Tak ada. Okay, kalau tak ada, saya nak terangkan sedikit supaya minggu depan tak ada nak terangkan lagi sekali. Terangkan sekejap untuk 4.2 untuk molecular shape. Okay, kita dah masuk Lewis structure. Okay, sebelum ni saya bagi tahu bila kita Lewis structure, sebenarnya tak kisahlah dia punya bentuk dia macam mana betul. Awak nak tegak ke, awak nak sengit ke, dia punya lukisan structure awak tak ada masalah. Sebab dia tak representkan dia punya actual shape, dia punya actual bentuk dia dalam keadaan 3D. Okay, tapi untuk kita nak tahu dia punya keadaan 3D, kita gunakan teori iaitu kita panggil sebagai Valence Shell Electron Pair Repulsion, VSEPR teori. Di mana dengan menggunakan teori ni kita boleh tahu actual shape dia punya shape dia yang sebenar dalam keadaan 3D. Okay. Di mana apa tu teori dia? Teori dia di mana dia berkenaan dengan valence elektron. Sebab ingat bila kita lukis contoh CH4. Bila kita lukis CH4, Lewis structure macam ni lah kita dapat. Tapi dia tak menunjukkan shape dia sebenar bila dalam keadaan 3D. Okay, so kita gunakan VSEPR teori di mana kita gunakan terms valence electron pair. Okay, setiap ni kan valence elektron kan sebab kita tahu. Yang ni semua adalah valence elektron. Okay, so dia kata valence electron around central atom ni, yang setiap ni, elektron pair ni, dia akan cuba repel one another. Dia akan adanya tolakan. Sebab ingat elektron. Diorang ni kan semua elektron. Ni elektron, 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 a pair of electron. So diorang ni elektron akan tolak antara satu sama lain. So dia akan repel one another. So kiranya bila macam tu, dia akan cuba tolak sejauh yang boleh antara satu sama lain. So contoh yang ni, dia akan cuba dapatkan kedudukan yang jauh daripada bonding pair yang ni lah. Contoh yang ni, awak punya elektron yang ni, dia akan cuba dapatkan kedudukan sejauh yang mungkin antara satu sama lain supaya dia dapat minimizekan dia punya repulsion. Boleh faham tak tu? Sebab diorang ni elektron. So diorang akan cuba tolak antara satu sama lain. Kenapa nak tolak? Sebab yelah nak tolak tak nak ada sebab diorang elektron sudah akan ada repulsion kat situ. So diorang tolak dan akan dapatkan kedudukan yang sejauh yang boleh antara satu sama lain. So dalam kes ni ada 3 jenis repulsion. Sebab kini ingat ni kan semua elektron, elektron, elektron. Okay, so adanya repulsion between bonding dengan bonding. So tadi yang ni CH dengan maksudnya ni H. Okay, antara bonding dengan bonding. So ada tolakan antara elektron yang bonding dengan bonding ataupun elektron yang jadi lone pair dengan lone pair. Contoh kalau oksigen, kalau ingat balik bila kita lukis oksigen hari tu, awak ada 2 lone pair untuk oksigen. So oksigen yang lone pair oksigen ni, dia akan cuba tolak antara satu sama lain. So adanya tolakan antara lone pair dengan lone pair. Dan juga satu lagi, repulsion tolakan antara lone pair dengan bonding pair. So ada 3 tolakan kat situ. Ada 3 repulsion. Bonding dengan bonding. Ni pertama bonding dengan bonding. Lone pair dengan lone pair. Lone pair dengan bonding pair. So ada 3 repulsion kat situ. Okay, boleh tahu Sebab kita ingat VSP. Okay, so apa yang kena tahu, VSP teori ni berkaitan dengan valence elektron di mana dia akan cuba tolak antara satu sama lain sejauh yang boleh supaya dapat mengurangkan repulsion tadilah. And then untuk VSPR teori ni ada 3 tolakan ataupun repulsion yang melibatkan 3 repulsion lah, di mana yang pertama tadi saya beritahu bonding dengan bonding, elektron yang jadi bonding dengan bonding ni. Yang kedua, elektron yang dah jadi lone pair dengan lone pair. Ingat diorang ni masih elektron so diorang masih lagi ada tolakan antara satu sama lain. And then satu lagi lone pair dengan bonding pair. Okay, boleh faham VSEPR teori ni? Harapnya faham. Okay, so
VSPR teori ni lah yang menentukan awak punya, dia akan membuatkan awak punya elemen tu ataupun awak punya compound tu bentuk shape dia tu. Okay, so far boleh ke setakat ni penerangan saya? Boleh faham untuk VSPR teori? Saya tak ada ulangan minggu depan? Boleh. Boleh Okay. Ni tapi sebab tadi saya dah bagi tahu ada 3 repulsion. So repulsion between lone pair dengan lone pair akan lagi kuatlah tolak berbanding dengan lone pair dengan bonding, dan paling lemah antara repulsion between bonding dengan bonding pair. Okay, so dia bagi tahu kat situ lone pair give greater repulsion dan dia akan tolak push the bonding pair closer to each other. Sebab tu bila kita tengok CH4, Fira sedap suara. Sorry. Okay, so kita tengok sini. Kalau bonding dengan bonding semua ni, awak punya carbon ni dia ada ada fair and square bonding pair kan. Maksudnya dia ada cukup 4, 5 semua. Kiranya awak punya CH4 ni semua adalah bonding saja, tak ada lone pair. So dia akan tolak dengan sama rata lah sebab semua bonding dengan bonding saja. Okay, sebab tu dia punya angle ni, semua angle ni adalah 109.5. Tapi bila ada satu je lone pair, okay, ingat tadi awak dah termasuk dah yang kat sini pula, ada repulsion lone pair dengan bonding, lepas tu bonding dengan bonding untuk NH3. Awak ada lone pair dengan bonding, bonding dengan bonding. Bila macam tu, awak ada lone pair. Bila lone pair tadi dia bagi tahu, lone pair dia akan bagi tolakan yang lagi kuat lah, greater repulsion. So, lone pair akan tolak lagi awak punya bonding pair tu, menyebabkan terperasan bond angle untuk bonding dengan bonding. Namanya pun bond angle ni namanya bond angle. Maksudnya siapa yang ada bond saja yang ada dia punya angle tu lah. So yang ni tak ada. Ni tak ada angle lah. Jangan cakap lone pair dengan bonding ada angle ke medium? Tak ada. Awak hanya ada angle untuk yang bonding pair saja. So kalau perasan dia punya bond angle ni makin kecil. Sebab kenapa tadi lone pair awak dah tolak lagi kuat. Menyebabkan H dengan H ni akan lagi dekat. Sebab tu dia makin kurang lah dia punya angle tu jadi 107. Lepas tu kalau tambah lagi lone pair, maksudnya awak ada lone pair dengan lone pair punya repulsion di mana dia tolak lagilah kuat awak punya bonding ni. Menyebabkan H dengan H ni dan menyebabkan awak punya bond angle ni makin lagi kecil bila lagi banyak lone pair. Sebab tu repulsion lone pair dengan lone pair lagi kuatlah tolakan dia. Okay, boleh faham tolakan ni. Sebab tu hari tu saya bagi tahu dia punya terms. Lone pair, bonding pair tu berapa, kenapa awak kena tahu sebab kita nak tentukan lah dia ada berapa bonding pair, dia ada berapa lone pair dalam kes ni lah. Supaya kita beritahu, sebab tu kena tahu lukis dulu Lewis structure supaya kita tahu dia ada berapa lone pair, ada berapa bonding pair. Okay, so far boleh untuk VSPR teori di mana lone pair akan tolak lagi kuat. Okay, so kalau perasan dekat dalam saya punya slide pun, so bila awak punya hanya ada contoh kat sini, electron pair arrangement dia ada bonding saja. So dia akan tolak sama rata lah. So dia bila tolak sama rata, dia akan bagi bentuk linear macam ni. Okay, boleh? Kalau contoh, tengok yang ni dulu. Dia ada 3 bonding pair. Sama je juga, dia tolak sama rata. Okay, so dia akan membentuk awak punya shape macam ni lah, which is nama dia adalah trigonal planar. Tak apa, nama untuk molecular geometry nanti kita akan masuk lagi untuk minggu depan. So kita just nak tahu, awak kena faham VSPR teori tu lah, di mana elektron bonding dengan bonding, dia akan, kalau kes ni dia akan tolak sama rata lah, sebab tu dia punya bond angle dia masih lagi semua sama 120 degree. Tapi bila ada satu je lone pair,
awak punya lone pair ni dia akan tolak lagi kuat menyebabkan awak punya bond angle untuk bonding pair ni akan lagi kurang daripada 120. Okay, so far boleh. And then boleh tengok juga untuk bila awak punya elektron pair dia ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ingat kita bercerita pasal elektron pair, berapa kedudukan ni kat situ. Masih lagi ada 4, cuma yang ni ada 1 lone pair. Ini dah ada 2 lone pair. Saya nak terangkan yang tu saja. Nanti molekul geometri nanti kita akan masuk. So dia akan membentuk, kalau perasan molekul geometri ni bentuk dia lah. So tolakan tu tadi, repulsion tadi, VSPR tu lah yang akan menentukan awak punya bentuk untuk compound tersebut. Kita apa, tengok je dulu part yang elektron pair ni sahaja. Macam mana dia arrangekan diri dia menjadi bentuk dia macam mana. Okay, saya nak tunjuk satu lagi. Lagi jelas lah kot kalau saya tunjuk ni. Saya share je. Okay, semua nampak ke? Nampak. Okay. Nampak. Ni yang saya maksudkan. Okay, tengok yang ni lah. Okay, ni saya maksudkan. Kalau awak gerak-gerakkan pun, awak punya terminal atom tadi, purple ni jadi central atom lah. Yang putih ni jadi terminal atom lah. So kalau awak gerak pun macam mana pun, kalau perasan saya tolak, in the end, awak punya elektron pair ni cuba akan tolak antara satu sama lain dan akan bagi kedudukan yang sejauh yang boleh supaya kurangkan dia punya repulsion. Contoh kalau ada ada 3 pula elektron pair tadi. Ada 3 elektron pair lah, di mana 1, 2, 3 elektron pair yang dia jadi bonding ni. So kalau saya gerakkan macam mana pun, in the end awak punya elektron pair ni cuba akan repelkan antara satu sama lain dengan sama rata lah. Dalam kes ni tak ada lone pair. So dia hanya ada bonding dengan bonding, sebab tu dia punya tolakan dia sama. So dia akan bagi bond angle yang sama. Kalau ada 4 elektron pair pun, dia akan cuba bagikan, kalau saya tolak macam mana pun, dia akan cuba bagi angle yang sama rata. Kenapa? Sebab awak hanya ada bonding dengan bonding pair repulsion sahaja. Tolakan dia semua samalah. Sebab tu gitu gini pun bond angle semua sama je, 109.5. Kalau 5 pula pun sama jugalah. Tengah-tengah balik pun in the end dia akan cuba dapatkan 3D punya arrangement dalam keadaan macam ni. Okay, kalau tengok daripada atas pula dekat part plan, dekat yang 123 ni, planar dia tu 120 lah. Tapi kalau bila kita tegakkan, macam mana tegakkan? Kita tegakkan yang ni, antara yang tegak ni dengan yang kat plane ni 90. Tapi dekat plane, dekat yang plane ada 3 ni pula 120. Awak kena tengok secara 3D lah sebenarnya. Okay, kalau ada 6, awak belajar sampai 6 elektron pair saja ya. So di mana 6 elektron pair? 1 tadi, 1, 2 kat bawah, 3, 4, 5, 6 yang kat belakang tu. So awak belajar sehingga 6 elektron pair. So bila 6 elektron pair, macam mana pun kedudukan dia, in the end dia tetap akan buat kedudukan macam ni. Ni bentuk shape dia, di mana kalau perasan kat sini, shape dia akan membentuk octahedral. Okay, tapi kalau contoh pula dia ada lone pair. Tengok. Macam mana pun saya bagi. Alamak, salah pula. Kita tengok real molekul lah. Bagi nampak sikit dia punya angle tu. Kejap saya nak masa sikit. Okay, contoh. Real molekul H2O. Ingat balik H2O dia ada 2 lone pair. Itu kita buat Lewis structure dia. So macam mana pun saya tolak pun, in the end awak punya structure
dia akan memberi bond angle tolak. Lone pair awak akan tolak bonding pair ni. So menyebabkan bond angle dia jadi 104.5. Okay, bentuk dia elektron pair tetap bentuk asal dia akan cuba elektron pair awak akan cuba susun membentuk tetrahedral. Tapi nanti kita akan belajar minggu depan nama dia molekular geometri. Okey, kena ingat molekular geometri ni nama dia terhasil daripada bonding pair sahaja. Untuk elektron pair dia susun ikut elektron pair awak akan susun ikut yang asal ni, dia ada 4 elektron pair. So elektron pair awak 4 elektron pair ni akan susun ikut tetrahedral. Tapi dia akan membentuk nama shape awak adalah sebagai band. Kenapa band? Sebab dia ikut pada awak punya bonding pair saja. Yang ni saja, yang putih ni saja. Sebab tu bentuk dia band ataupun kita boleh panggil sebagai V-shape. Kenapa V-shape? Sebab bentuk V macam ni. Okay, boleh. Contoh lain, NH3, satu lone pair. So tadi awak ada repulsion lone pair dengan bonding pair sahaja. Sebab tu repulsion dia punya bond angle 107.8 lah. So susunan dia awak ada, tadi susunan dia masih lagi ikut tetrahedral sebab ada 4 elektron pair. Ada 4 elektron pair. Tapi nama dia, awak punya bond, dia akan ikut nama pada bonding pair saja. Nama dia adalah trigonal piramida. Kenapa trigonal piramida? Sebab bila awak sambungkan yang kat bawah ni, dia akan jadi bentuk piramid. Lepas tu bentuk segitiga. Boleh nampak ke? Segitiga tapi bentuk piramid. Okay, tak apa. Nanti minggu depan kita masuk lagi lah. Okay, itu saja saya nak terangkan untuk berkenaan dengan VSE PR teori. Kalau tak ada apa, itu saja untuk tutorial kita hari ini. Jangan lupa buat yang formal charge dan jangan lupakan awak punya assignment. Okay, itu saja. Terima kasih.